Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurusi surau dan seluruh staf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz atau ustazah yang hadir pada pagi ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung di Basar. Pada kitab Jami Lama pada muka surah 4 baris paling bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, ke-12-nya basar artinya melihat Allah Ta'ala. Lawannya al-umyu artinya buta, iaitu mustahil. Bermula maknanya iaitu satu sifat yang mawjud, yang berdiri ia dengan zat, yang mewajib bagi zat akan kaunuhu basiran, yang ta'aluk ia dengan melihat sekalian yang mawjud ini, iaitu tiap-tiap yang wajib dan tiap-tiap yang harus. Dalilnya firman Allah Ta'ala, innahu bi'ibadihi khabiru basir. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala dengan sekalian hamba-Nya amat mengetahui, lagi amat melihat. Ke-13-nya kalam. Okey, baik. Ini kita sambung sifat seterusnya, iaitu sifat basar. Sifat basar ni dia termasuk di dalam sifat ma'ani, salah satu daripada sifat ma'ani yang 7. Sifat ma'ani ni maksudnya sifat yang ada sungguh pada Allah Ta'ala. Memang ada sungguh, maknanya basar ni ada sungguh pada Allah Ta'ala. Dan jika diizinkan Allah, nanti di hari akhirat kita dapat melihat sifat basar tu ada sungguh pada Allah Ta'ala. Macam mana? Wallahu a'lam, kita tahu. Cuma dibahas oleh ahli ulama itu begitulah, iaitu sifat yang mawjud, yang memang ada sungguh pada Allah Ta'ala. Baik, sifat basar ni dia lebih kurang dengan sifat samak. Cuma samak tu iaitu mendengar, basar ni dia melihat. Baik, kita pergi tengok balik pembahasan kita ni. Ke-12-nya dah sampai 12 dah. Macam biasa kita bawa 5 poin. Poin yang pertama, nama sifat. Nama sifat ini basar, basarun. Kalau kita tak wakafkan belakang, basarun artinya melihat. Siapa yang melihat? Allah Ta'ala melihat. Melihat Allah Ta'ala. Poin yang kedua, erti. Basar tu bahasa Arab, kita kena terjemah dia. Jadi terjemah dia, basar itu artinya melihat. Melihat oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang poin yang ketiga, maknanya. Kalau ikut kat kitab ni dia terus masuk lawan, kita biar dulu. Kita terus pergi ke makna. Poin yang ketiga, maknanya. Bermula maknanya, maknanya melihat itulah, iaitu satu sifat yang mawjud. Pertama sekali kita kena faham, sifat basar ni adalah sifat yang mawjud. Apa maksud mawjud? Mawjud itu artinya ada sungguh pada Allah Ta'ala. Macam saya sebut tadi. Nanti di hari akhirat, dengan izin Allah, kalau Allah izin pada kita, kita dapat melihat
akan sifat basar itu ada sungguh pada Allah Ta'ala. Macam mana? Wallahu alam, tak tahu. Tapi itulah yang dimaksudkan dengan satu sifat yang maujud, yang ada sungguh. Berbeza dengan sifat-sifat yang kita mengaji sebelum ni. Contoh macam sifat kidam, baqa. Sifat tu tak ada sungguh pada Allah Ta'ala. Sifat tu ada dari sudut ilmu kita mengaji saja. Contoh maksud kidam, Allah tak ada permulaan. Ataupun dikatakan Allah tu sedia. Sedia tu bukannya nampak pada Allah, tapi sedia tu sebagai khabar, memberitahu bahawa Allah tu tak ada permulaan. Tapi tak ada permulaan tu bukan ada pada Allah macam tu. Kan? Macam contoh, dikatakan saya bukan perempuan. Bukan perempuan tu bukan boleh nampak dekat diri saya tu. Tapi bukan perempuan tu ada sebagai satu khabar nak bagi tahu saya ni bukan perempuan. Dia sebagai khabar. Sebab tu disebut sebagai sifat khabariyah. Jadi tapi kalau sifat ma'ani ni, maknanya sifat tu memang ada sungguh pada Allah Ta'ala. Itu yang disebut sebagai, iaitu satu sifat yang maujud. Itu maksud dia. Yang berdiri ia sungguh pada zat Allah. Boleh nampak pada zat Allah tu. Sebab dia berdiri ia dengan zat. Maknanya dia ada pada zat. Itu maksud. Yang mewajib bagi zat akan kaunuhu basiran. Ini disebut dulu. Bab dia tak sampai lagi, tapi dia sebut dulu. Iaitu nak kata sifat basar ni menyebabkan akan ada satu lagi sifat, nama sifat tu kaunuhu basiran. Adanya sifat basar, maka adalah kaunuhu basiran. Itu yang dia nak maksudkan pada ayat ni. Jadi mudah fahamnya, seandainya takdir saja, tapi tak berlaku, tapi takdir dalam sudut mengaji saja. Kalaulah Allah tak ada sifat basar, maka kaunuhu basiran pun tak ada. Itu maksudnya saling lazim melazimi. Adanya basar adalah kaunuhu basiran. Kalau basar tu tak ada, kaunuhu basiran pun tak ada. Tapi mustahil Allah tak ada sifat basar, sebab sifat basar ni sifat yang tetap, yang mesti ada pada Allah Ta'ala. Jadi bila basar tu mesti ada, kaunuhu basiran pun mesti ada. Cuma kaunuhu basiran ni apa dia? Belum sampai bab dia. Kita biar dulu. Dia cuma bagi tahu je. Yang ta'aluk ia. Baik, sifat ma'ani ni, semua sifat ma'ani ada ta'aluk kecuali satu saja, iaitu sifat hayat. Lain semua ada ta'aluk. Hari itu kita mengaji dah sifat kudrah. Kudrah artinya apa? Allah Maha berkuasa. Allah ni berkuasa. Dia punya ta'aluk dia apa? Ta'aluk dia taksir, memberi bekas. Kuasanya Allah tu boleh sampai memberi bekas. Apa maksud memberi bekas? Mengadakan tiada, mentiadakan ada. Itu kuasanya Allah. Yang tak ada siapa boleh challenge pun. Bagilah hebat mana pun makhluk, dia tak boleh mengadakan sesuatu yang tak ada dan mentiadakan sesuatu yang ada. Hanya Allah sahaja boleh mengadakan dan mentiadakan. Boleh mengadakan dan mentiadakan, itulah artinya memberi bekas. Memberi bekas tu dalam bahasa Arab taksir. Itulah takluk bagi sifat kudrah. Itu maksudnya tu. Lepas tu kita mengaji pula sifat apa? Iradah. Apa dia punya takluk sifat iradah? Takluk sifat iradah takhsis. Takhasiyasat takhsis. Apa maksud takhsis? Menentukan. Iradah tu artinya kehendak. Allah Maha berkehendak. Jadi kehendaknya Allah sampai boleh menentukan. Itu takluk dia. Adapun kehendak kita makhluk ada kehendak tapi tak boleh menentukan. Kan? Contoh pagi ni kehendak kita nak makan nasi lemak, sebab selalu nasi lemak lah. Tak tahu kalau hari ni lain ke apa. Kan? Kehendak kita nak nasi lemak, kan? Tapi kita boleh tentukan nasi lemak. Silap-silap nasi pun tak ada, lemak pun tak ada. Kan? Tukar masak lambat, apa tak dan nak siap ke apa, tak ada. Minta maaf Ustaz, tak ada Ustaz nasi lemak. Kita nak aja tapi boleh tentukan? Tak boleh. Gitu. Itu iradah. Yang ketiga, kudrah iradah ilmu, sifat ilmu. Takluk dia takluk dia lupa dah. Terang, jelas dan nyata. Allah tak main pagi-pagi ni. Siapa tahu? Tolong saya. Sifat ilmu.
takluk dia mana kitab ni pun. Kalau bahasa Melayu dia disebut terang, jelas dan nyata. Inkishaf. Inkishaf. Sifat ilmu inkishaf. Apa maksud inkishaf? Terang, jelas dan nyata. Maksudnya ilmunya Allah tu terang, jelas dan nyata. Maksud terang, jelas, nyata ni, ilmu Allah tu tak ada siapa yang boleh sekat. Tak ada siapa boleh dinding. Tak ada siapa boleh halang. Apa saja, semua Allah tahu. Itu maksud ilmu. Berbeza dengan kita boleh tak kata kita ni berilmu. Tapi ilmu kita tidak inkishaf. Ilmu kita tidak terang, jelas dan nyata. Ilmu kita ada had. Kita boleh tahu setakat satu benda yang kita boleh tahu je lah. Nak tahu lebih kita pun tak tahu. Kan? Kita pun tak tahu berapa helai rambut atas kepala kita. Betul tak? Walaupun rambut tu lekat lama dah atas kepala kita tu. Kan? Tapi kita tak tahu. Sebab pengetahuan kita tu sebenarnya cetek je. Terhad. Tapi kita belagak macam tahu semua benda. Tu masalah manusia. Bila dia tak kenal diri dia manusia. Kenallah diri kita ni lemah. Baik, itu inkishaf. Berapa dah? 3 dah. Lepas tu sifat hayat. Sifat hayat tak ada takluk. Sebab sifat hayat ni nak cerita tentang Allah Ta'ala itu hayat. Allah Ta'ala itu hidup. Cuma nak membezakan hidup Allah dengan hidup kita tak sama. Hidup kita atas jalan roh, atas jalan nyawa. Hidup Allah tak. Bukan dengan roh, bukan dengan nyawa. Kan? Tapi Allah lah yang memberi makhluk lain untuk bernyawa. Bukan Allah. Kan? Allah boleh dengar segala-galanya. Semua benda Allah dengar. Malah dengannya Allah bukan atas jalan bunyi dan gelombang. Kalau kita ni manusia ni, kalau belajar sains, kita ni dengar ni disebab ada gelombang. Ada wave. Kan? Ada bunyi, getaran. Menyebabkan genggam telinga kita bergoncang. Ditafsirkan atas jalan bunyi. Atas jalan kita dengar begitu. Tapi ada pun Allah Ta'ala, ada bunyi ke, tak ada bunyi ke, Allah dengar. Sebab ada makhluk tak ada bunyi, tapi tetap Allah dengar rintihan dia. Batu bercakap, tapi bercakap dengan Allah, kita tak dengar. Kalau kita dengar, pening kita. Kan tak? Dengar jalan masuk rumah, oi, apa pula oi? Batu tegur kita. Nah, ini kita terkejut. Tapi ada, semua makhluk ni boleh berkata-kata. Tapi Allah izin dengar ke tak dengar. Tapi Allah dengar. Kita tak. Dan hari ni kita nak sambung sifat seterusnya, iaitu basar. Basar melihat. Dan ta'aluk bagi sifat basar pun sama. Dia 3 sifat ni sama. Ilmu sama dengan basar. Ta'aluk dia inkishaf. Inkishaf artinya terang, jelas dan nyata. Jadi melihatnya Allah itu terang, jelas dan nyata. Maksud terang, jelas dan nyata ni sehingga tak ada apa pun boleh menghalang akan melihatnya Allah Ta'ala itu. Tak ada siapa boleh halang. Tak ada siapa boleh sekat. Kita tutuplah macam mana pun. Tutup dengan dinding ke apa ke, cat warna hitam ke apa ke, tetap Allah dapat melihat kita. Dalam masalah ilmu tasawuf, masalah ihsan, malaikat Jibril tanya ke Nabi, apa itu ihsan? Nabi kita jawab, antak budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya, kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah. Itu disebut sebagai makam musyahadah, nama dia. Musyahadah ni ambil daripada perkataan syuhud. Syuhud ambil daripada perkataan syahid. Syahid artinya saksi, menyaksikan, melihat. Musyahadah, melihat. Kamu ibadat, kata Nabi, seolah-olah kamu melihat Allah, nampak Allah. Itu makam tinggi sekali. Namanya makam musyahadah. Ini jarang-jarang orang boleh dapat. Wali-wali Allah boleh. Yang kedua, kata Nabi, kalau kamu tak boleh merasai melihat Allah, tapi ingat Allah melihat kamu. Makam yang kedua ni disebut sebagai makam muraqabah.
Muraqabah ni maknanya diawasi. Sentiasa diri kita ni terasa diawasi oleh Allah. Kita buat apa pun, kita rasa Allah sedang melihat kita. Kata Tok Guru, tak dapat makam yang nombor 1 tadi, dapat makam nombor 2 pun hebat dah. Tapi kalau Allah anugerahkan dapat makam nombor 1 tadi, musyahadah, itu lebih baik. Tapi payahlah. Tapi tak mustahil juga boleh dapat. Walaupun kita bukan Tok Guru, bukan ulama', tapi kalau Allah nak bagi, boleh. Itu makam musyahadah. Dia semayang ni, dia rasa Allah duduk depan dia. Dia rasa dia sedang melihat Allah. Macam mana? Wallahu alam, payah nak cakap. Kata macam mana Ustaz? Orang yang rasa, dia tahulah rasa dia macam mana. Kan? Orang yang makan burger, dia tahulah rasa burger dia. Kan? Orang makan nasi lemak, dia rasa nasi lemak dia. Kita nak cerita, boleh cerita je. Kita kata, sedapnya. Kita kata, siap tarik macam tu lagi. Tapi nak tahu rasa tak rasa, kita kena makan. Kita kena benda tu dah rasa sendiri. Abang boleh cerita. Cerita kat orang boleh cerita je lah. Macam nak cerita macam mana musyahadah ni, ibadat melihat Allah ni. Cerita boleh cerita je. Tapi rasa, sekiranya Allah berikan kita rasanya, baru dapat tahu rasanya macam mana. Musyahadah, syuhud sungguh-sungguh ibadah kepada Allah. Itu yang para sahabat, ada sahabat Nabi, dia kena panah dekat, satu riwayat kata kat belikat, satu riwayat kata dekat celah betis, kat bawah kaki ni, kena panah. Jadi nak cabut macam mana? Semayang. Dia semayang, masa dia tengah semayang, sahabat yang lain pergi cabut. Masa cabut tu, sedikit badan dia tak bergerak. Ya, itu kata musyahadah. Kan, dia kalau kita mengaji dalam ilmu sains ni dipanggil titik fokus. Titik fokus dia terus betul-betul merasai dia dengan Allah. Sehingga kan apa benda yang lain pun tak tergugat atas diri dia. Kita tak payah kata anak panah, nyamuk gagal dah kita. Nyamuk sakit dah kita. Kan, jak-jak garu. Kan, kita payahlah. Kita baru lagi. Tapi insya-Allah tak mustahil kalau Allah berkehendak. Kita dipilih oleh Allah kan untuk merasai makam musyahadah tu. InsyaAllah. Itu musyahadah. Tapi kalau tak boleh agaklah, payahlah Ustaz musyahadah ni. Tak apa. Tok Guru kata dapat nombor 2 pun jadi. Apa nombor 2? Muraqabah. Muraqabah ni kita boleh latih. Musyahadah tu anugerah Allah. Anugerah Allah. Kalau Allah nak bagi. Allah tak bagi, kita nak buat macam mana? Adapun muraqabah, itu latihan kita. Kita sendiri kena latih. Macam mana latih? Sentiasalah merasakan pada hati ni, Allah sedang melihat kita. Allah tengah tengok kita. Allah tengah tengok tabung tu lalu. Buh tak buh, contohlah. Bila kita rasa Allah melihat kita, kita jadi takut, kita jadi berhati-hati, berjaga-jaga, macam-macam. Ada. Saya kata Allah. Kadang-kadang kita jumpa ulama-ulama besar, lagi-lagi pula wali. Dia ada kasyaf pula tu. Kadang itu pun kita takut tak? Ada seorang ulama nama dia Habib Umar. Habib Umar Al-Hafiz. Saya pernah sempat ziarah beliau lah di Yaman, Tarib. Beliau ni dikatakan sebagai wali Allah dan dia ada kasyaf. Kasyaf tak kasyaf, bukti dia. Jadi kita pelajar Malaysia ni ramai juga yang mengaji di Yaman. Mengaji dekat sekolah dia lah, sekolah beliau. Jadi anak murid ramai, campur macam-macam negara dia. Malaysia, Indonesia, yang Arab, Iraq, Iran, semua ada lah. Kan? Macam-macam, seluruh dunia ni mengaji situ. Amerika, orang Amerika pun ada kat mengaji situ. Islam lah, mengaji kat sekolah dia. Jadi ramai anak murid, kat 100 lebih ke kat 200. No, kalau semayang subuh, dia jadi imam. Tok Guru sendiri jadi imam. Habib Umar jadi imam. Lepas tu jemaah sampai belakang. Dan dia punya sifat, lepas habis semayang subuh, dia akan salam semua orang. Semua yang hadir solat jemaah tu dia akan salam. Beratur panjang. Kadang salam saja kat setengah jam. Sebab nak salam semua orang. Jadi dalam ramai-ramai itu ada pelajar Malaysia 2 orang. Dia sembang sama dia. Dia kata anak murid Habib Umar ni ramai. Kita ni
baru masuk dah Habib Umar tak kenal kita ni kata. Dia kata Habib Umar tak kenal kita ni. Kan? Sebab pelajar ramai, takkan Habib Umar kenal semua pelajar. Kan? Kita je kenal Habib Umar tak kenal kita. Budak dua orang ni sembang sama dia. Sembang kat belakang kan, sembang depan dia sembang kat belakang. Lepas tu salam. Sampai kat tangan Habib Umar, bila budak ni salam di tangan Habib Umar sebut nama dia. Terkaku budak tu. Habib Umar kenal. Itu kasyaf. Habib Umar ni kalau lepas sembahyang kan kita macam tempat kita, lepas sembahyang kita berzikir. Masa berzikir dia akan pusing belakang, dia akan tengok semua. Dia akan tengok je ni. Dan siapa yang zikir dia berhenti, walaupun duduk belakang jauh ke, dia mungkin dia berhenti, dia balik pergi tengok benda lain, Habib Umar akan tengok dia. Dia macam zikir, lepas tu dia main kejap, dia fikir benda lain, macam kita terfikir benda lain kan. Dia akan tengok kita. Kita pun tengok, mak, sambung balik zikir. Sampai tahap macam tu. Apa saya nak cerita ni? Padahal Habib Umar tu manusia. Manusia. Cuma Allah berikan sedikit kelebihan kat dia, boleh tahu atau boleh nampak sesuatu yang orang lain tak nampak. Itu yang dipanggil ilmu kasyaf. Kalau Wahabi dia tak setuju dengan benda ni. Kan? Sebab kasyaf ni bukan kita reka-reka, tapi berlaku sungguh. Pengalaman hidup saya pun banyak berlaku, bukan saya lah kasyaf, ulama lah kasyaf. Tapi kita nampak, kita lihat, dia boleh tahu. Kan? Dia ni kasyaf ni. Dia memang ada sungguh ilmu kasyaf ni. Kadang-kadang tok guru dia tahu. Pagi tu kita semayang subuh, semayang gedak, lambat semayang gedak. Salam-salam dia kata, awak lambat. Kata, apa yang lambat tu? Subuh? Dia tak tahu. Apa macam tu? Ada seorang tok guru ni, anak murid ponteng kelas. Ponteng, lepas tu dia keluar, zaman ni cerita zaman dulu lah. Dia pergi beli telur. Dia ponteng kelas tu sebab nak makan telur rebus. Pergi kedai beli telur rebus. Budak-budak kan ada banyak sangat duit, takkan beli telur rebus gitu lah buat makan. Saja nakal-nakal gitu je. Masa balik tok guru tunggu dah depan pintu. Dan tok guru tak terus marah. Tok guru sebut seorang makan berapa biji telur. Hang makan 2 kan? Hang makan 4. Dia tahu berapa biji. Nampak? Allahu Akbar. Apa saya nak cerita ni? Nak ceritanya, ini semua ulama-ulama ni tadi, ni manusia baru. Dia manusia. Cuma Allah berikan sedikit kelebihan kat dia boleh tahu benda yang orang lain tak tahu. Kan? Tapi taklah semua benda dia tahu. Sebab mesti ada hijab juga. Tak semua benda yang Allah izin atas dia. Tapi bayangkan Allah semua tahu. Tu baru makhluk. Kita dah takut dia tahu lah aku buat apa. Dan Allah lebih pada tu lagi. Makhluk-makhluk ni yang wali-wali Allah ni memang dia tahu, tapi takat mana dia tahu, bukan semua dia tahu. Kan? Saya ceramah dengan Ustaz Nik Bakri. Ustaz Nik Bakri cerita pengalaman. Ada seorang masyaikh, seorang syekh ni di Mesir ke mana. Dia tua dah, tak larat dia. Badan dia tak larat. Tapi dia walaupun dia dalam keadaan tak laratnya tu, dia suka nasihat apa semua. Kalau kita salam dia salam, dia pegang, dia tengok mata kita. Lepas tu dia pegang mata ni. Dia pegang, dia boleh sebut apa yang kita dah lihat dengan mata ni daripada kecil sampai besar. Dia kata, kamu buat benda ni, kamu tengok benda ni, kamu tengok benda ni. Sampai dia kata, orang di Malaysia banyak dosa mata, dia kata. Orang di Malaysia banyak dosa mata. Dia sebut macam tu. Allahu Akbar. Lepas tu Habib Umar, satu hari tu dia tiba-tiba dia macam mengamuk, macam dia marah. Dia marah. Dia pusing belakang lepas habis sembahyang. Ni anak murid ramai ni. Lepas tu dia kata selain pelajar keluar. Staff ke apa ke, guru-guru ke keluar. Dia nak jumpa pelajar. Lepas tu dia suruh tutup semua pintu. Tutup. Pelajar je ada dalam ni dengan dia. Lepas tu dia kata, kamu semua bertaubat pada Allah. Kalau kamu tak nak bertaubat, saya akan cerita seorang demi seorang apa dia buat. Lepas tu dia pegang telefon.
dosa kamu ada di sini. Saya tahu apa yang kamu buka dalam telefon kamu. Menangis pelajar-pelajar ni. Allah, Habib jangan buka Habib aib kami. Tobat masing-masing, tobat. Itu kata. Itu baru ulama, itu baru wali. Dan Allah Ta'ala, kita akan dihadapkan di hadapan Allah nanti di hari akhirat. Allah tahu semua benda. Lepas tu kata Tok Guru, kita buat dosa, kita buat maksiat. Dari segi hukum fiqhnya, kita belajar, bila kita bertaubat, Allah akan ampun. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inna Allah yuhibbut tawabin. Allah sayang, Allah kasih pada orang yang suka bertaubat. Allah suruh kita bertaubat, kita minta ampun, kita minta maaf. Selesai, Allah padam dosa kita. Dalam buku catatan pun dipadam oleh malaikat. Padam dosa, maksiat kita buat. Benda tu betul. Tetapi dari segi ilmu tasawuf pula, ahli tasawuf kata apa? Dia kata betul Allah padam dosa kita. Betul Allah maafkan segala salah silap kita, dosa kita. Tetapi dari segi ilmu Allah, Allah tahu tak kita pernah buat maksiat? Sebab ilmu Allah tak padam. Yang padam tu pada catatan kita, dosa kita. Tapi pada sisi Allah, pada ilmu Allah, Allah tahu kita pernah buat maksiat dulu gini. Atas sebab tahu itulah ulama tasawuf kata, itu pun sudah membuatkan aku malu kepada Allah. Walaupun Allah sudah memadam dosa aku, sebab aku dah bertaubat, walaupun bertaubat, tapi pada ilmu Allah masih lagi, Allah tahu aku pernah buat begini. Maka atas jalan itulah, sekali-kali jangan buat dosa. Jangan buat maksiat. Sedaya yang kita mampu. Kerana walaupun kita dah bertaubat atas dosa kita, tetapi maksiat itu tetap ada dalam ilmu Allah. Maksudnya, Allah tetap tahu kita pernah buat begini. Pada ilmu Allah tak padam. Tapi pada buku catatan kita je yang dipadam. Dosa kita tu saja dipadam. Sebab tu begini yang dihalusi oleh para alim ulama. Macam tadi inilah sifat basar. Allah Maha melihat. Kita tak boleh nak halang, tak boleh nak sekat. Allah tahu, Allah melihat kita semua benda, gerak-geri kita. Semua Allah melihat. Itu maksud melihatnya Allah. Ini tujuan kita mengaji. Sebab tu Allah tanya dalam Quran, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang yang mengaji dengan orang tak mengaji? Orang kalau tak mengaji, dia ambil peduli pasal Allah lihat tak lihat dia. Sebab tu selama dia joget Coldplay, dia boleh kan? Semua selama dia nak peluk perempuan ke, pegang apa ke, dia tak kisah. Dia tak tahu ke Allah sedang melihat dia. Bukan dia tak tahu, dia tahu. Kan? Tapi jiwa tu tak ada. Kepercayaan, keyakinan tu tak kuat. Menyebabkan dia buat lebih kurang. Kan? Macam highway atas jalan lah. Kita bagi tahu dah, jangan bawa laju, depan ni ada kamera ni. Ya. Tapi dia macam percaya tak percaya, yakin tak yakin. Dia hantam juga laju. Kena. Tapi kalau orang yang percaya, bila ditegur oleh orang, jangan bawa laju, depan ada kamera. Baik, slow dia bawa. Ya, sebab apa? Sebab dia percaya. Mungkin inilah tugas ulama untuk bagi tahu, jangan buat macam ni, jangan. Baik, dia pun tak buat. Sebab dia dengar nasihat dan dia percaya dan dia yakin. Jadi tak semesti kita ni nak kena jadi warak sampai macam wali-wali Allah. Kalau jadi lebih baik. Tapi paling-paling tidak, bila dinasihati, dengar nasihat. Bila orang tegur kita, kita ikut teguran. Tapi bila sudah melekat di dalam hati ni, ada satu bibit saja sifat sombong, maka diibaratkan seperti sampan yang sudah ditebuk lubang. Makin lama dia akan karam. Bila ada dalam hati kita rasa sombong, dia tak boleh nak menerima nasihat. Orang tegur, pandai dia cakap, dia pun lebih kurang. Kan? Bila kita ada sifat sombong, orang tegur, alah, hang pun bukan baik sangat. Dia main tu. Mana ada orang yang semuanya baik, melainkan Nabi ya. Tapi bila orang tu nasihat, sebab tu kata ulama, sekalipun orang tu tengah berzina, dia nasihat kita terima nasihat dia. Orang ni tengah zina ni, lelaki perempuan. Kan? Kita lalu sebelah, dia kata, dah semayang subuh belum? Dia tegur kita. Padahal dia zina. Kita, you tak? Pergi semayang tak? Kita pun semayang. Apa dengar nasihat ni?
Sekalipun dia ahli maksiat maksudnya. Sebab jangan pandang orang yang memberi nasihat, tapi pandang apa yang dinasihatkan. Sebab nasihat itu adalah teguran daripada Allah, bukan pasal orang. Itu. Tapi bila kita pandang orang tu yang kita petikai tu, alah, hang nak suruh aku sembahyang subuh, hang pun tengah zina. Itu bubuh ni tu. Kan? Jadi tak jadi juga akhirnya. Ini yang berlaku. Kadang ni orang perempuan lah, hati-hati. Orang perempuan ni, pada orang perempuan ni dia ada 70 ekor iblis. Duk lekat, duk hasut, duk itu gini. Tu yang kadang-kadang bila ada apa-apalah sedikit isu dengan suami, awak tak dengar ke? Di masjid surau, ustaz-ustaz ceramah, jangan tinggi suara dengan suami, nanti masuk neraka. Nak dia jawab macam mana? Awak seorang masuk syurga. Lawan lagi tu. Awak seorang lah masuk syurga. Awak ni tak baik cakap macam tu. Yelah, awak seorang je yang baik. Kita nak cakap apa lagi? Checkmate terus kita. Nak buat ayat apa? Nak buat dalil tak jadi. Lah kali start motor pergi kedai kopi je. Nanti dia dah cool baru kita balik. Sungguh. Betul perempuan hati-hati. Dia takut nanti dalam hati tu dia ada rasa tak boleh nak terima nasihat, tak boleh dengar. Asal orang nasihat, dia nak lawan balik, dia bubuh balik. Macam abang baik sangat, awak ni tak baik itu, awak ni kena jadi macam perempuan soleha. Dah awak soleh ke? Subuh pun saya kejut, dia kata. Dia ungkit pula dah. Tu. Macam tu. Macam mana? Itu bahaya tu. Lepas tu, bila orang nasihat, betul dah. Kita dengar nasihat tu. Jangan kita pusing balik ayat tu, kena ke orang tu balik. Tak kira lah lelaki perempuan, sama je. Kan? Cuma sebab saya lelaki, menang sikit lelaki lah. Baik. Sambung balik kita malau. Kan tak laku beli barang ni. Baik. Basal melihat Allah Ta'ala ni. Jadi bermula maknanya itu satu ni dah baca dah. Bagi zat akan kaunu basiran yang ta'alluq ia. Ta'alluq ia tadi tu, inkishafnya tu terang jelas dan nyata dengan melihat sekalian yang maujud. Allah melihat semua yang wujud ini. Wujud tu maksud yang ada lah, yang diadakan Allah, yang dicipta Allah, semua Allah boleh melihat. Kita tak melihat roh kita tak melihat malaikat, jin, begitu tak melihat. Cuma ada ketika-ketika ikut Allah, kalau Allah izin kita dapatlah melihat. Ada kadang-kadang kita boleh melihat malaikat tapi jelmaan lah. Dan malaikat tu menyerupai manusia ke, kita tak tahu. Kan? Ada kisah orang kata dia nampak ada macam makcik tu susah jual tepi jalan. Tak ada nahar, jual keripik. Walaupun dia kesian pun dia beli lah. Dia beli. Kemudian bila dia nak pergi baru selangkah dua, dia teringat, siang pula aku beli satu je. Makcik tu tengok tadi macam banyak lagi, nak beli dua lah. Bila dia pusing belakang, makcik tak ada. Kan? Takkan cepat sangat makcik tu lari. Kan? Dah tak ada dah. Boleh jadi. Kadang-kadang boleh jadi benda macam tu Allah nak uji kita. Tapi keripik tu adalah kat tangan dia. Kan? Kalau keripik pun hilang, keripik tu. Takut dia. Kan? Tu. Kadang-kadang ujian Allah bagi malaikat menyerupai manusia, kita tak tahu. Kadang-kadang macam tu. Sebab tu hidup kita ni sentiasa diuji. Sebab tu kalau nampak benda pelik-pelik, jangan cepat kita melenting. Kadang-kadang macam nampak macam orang gila. Dia tak tahu, kadang tu wali Allah ke. Kan? Kadang macam tu. Kadang kita cakap dalam hati, dia ni gila ke? Dia pun pandang kita. Kata aku gila ya? Mampu. Kena, macam mana dia tahu? Kadang-kadang macam tu. Jadi semua ni ada. Allah melihat semua. Kita tak nampak. Makhluk-makhluk yang bangsa halus ni kita tak nampak. Tapi Allah nampak semua. Allah tahu semua. Sebab Allah yang cipta dia. Iaitu tiap-tiap yang wajib. Maksud yang wajib di sini dengan maksud yang wajib ada. Yang wajib di sini maksud mesti. Yang mesti ada. Yang ada, yang Allah cipta ada. Yang ada sekarang Allah boleh melihat. Dan tiap-tiap yang harus,
Tiap-tiap yang harus ni pada kita. Makna harus. Contoh harus ni boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Benda apa? Benda yang belum berlaku pada diri kita. Tapi Allah dah melihatnya. Contoh harus, kita tak tahu lagi siapa yang jadi ahli syurga, siapa yang jadi ahli neraka. Ni dalam surah kita ni, semua ni. Siapa yang dia ni ahli syurga, siapa dia ahli neraka. Kita tak tahu lagi. Tapi Allah dah melihat. Dari segi Allah dah melihat siapa yang duduk dalam syurga, siapa yang duduk dalam neraka. Moga-moga Allah melihat kita semua ni ahli syurga. InsyaAllah, amin. Kan? Tapi Allah tahu dah. Allah dah melihat dah. Sebab tu kita kena bergantung dengan Allah. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Ada satu kisah ni, nama dia Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Nama dia, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Dia ni buat ibadat berpuluh-puluh tahun. Bagus dia kuat ibadat daripada kecil sampailah ke tua. Memang dia ni budak baik lah, orang baik, buat ibadat rajin. Kan? Tiba-tiba satu hari malaikat datang kat dia. Malaikat kata, kamu ni kuat sungguh buat ibadat. Tapi aku tengok nama kamu tak ada dalam senarai ahli syurga. Kuat ibadat tapi nama tak ada dalam senarai ahli syurga. Tapi bila aku cek balik dekat senarai nama ahli neraka, ada nama kamu. Allah. Kalau kita gak malaikat datang macam tu rasa je. Dia kata kamu bawa balik kuliah subuh pula tu. Kan? Malaikat kata kamu rajin pergi dengan kuliah subuh, solat jemaah. Tapi aku tengok tak ada dalam senarai ahli syurga. Yang ada dalam senarai ahli neraka. Kita mesti tanya balik malaikat tu. Sistem silap kot kata. Cuba cek balik. Takut tersilap ke apa macam mana ke. Tapi apa Syekh ni jawab? Syekh ni kata, itu bukan urusanku. Syurga atau neraka itu urusan Tuhanku. Itu hak dia. Dia nak masukkan aku ke mana-ke-mana, itu hak dia. Adapun urusan aku sebagai seorang hamba, mentaati perintahnya. Dia suruh aku semayang, aku semayang. Dia suruh aku puasa, aku puasa. Itu tugasku. Adapun syurga atau neraka, itu keputusannya. Siapa aku untuk mempertikai keputusan Tuhanku? Itu jawapan dia. Kemah. Kan? Malaikat tu pun pergi. Lepas tu malaikat tu datang balik. Bila datang balik, kata malaikat, disebabkan kamu ikhlas dalam beribadat, Allah telah mengubah, Allah padam nama kamu dalam senarai ahli neraka dan menggantikannya dalam senarai nama ahli syurga. Apa Syekh ni jawab? Wahai malaikat, engkau tak faham. Sekali lagi aku peringatkan engkau. Itu bukan urusanku, syurga atau neraka. Aku cuma mentaati perintah Tuhanku. Sama ada Allah nak ubah nama aku ke syurga ke neraka ke, itu hak dia. Dia tetap istiqamah macam. Payah. Kalau kita bolehlah juga, kan? Datang-datang malaikat kata tak ada nama ni dalam ahli syurga, kita pun jawab, itu urusan Tuhanku. Sebab aku dah dengar dah cerita ni, kata. Kita jawab macam tu kan. Waktu malaikat pun pergi. Kita mesti tunggu. Lagi malaikat ni mesti datang balik. Nak bagi tahu nama dah tukar. Tengok-tengok tak datang. Macam mana? Tak tukar sungguh. Nak? Itu kita boleh maksudnya kita cakap dia, tapi hati tu kadang masih lagi uak gitu. Dia sungguh-sungguh. Dia tak heran langsung. Kata. Cuma dia ada soalan. Dia tanya malaikat. Wahai malaikat, Allah ubah namaku daripada neraka kepada syurga. Kamu sebut dengan sebab aku ikhlas. Cuma aku timbul satu persoalan. Bukan aku petikai, aku cuma nak tanya je. Apa yang menyebabkan namaku Allah letak dalam ahli neraka? Itu je, aku cuma nak tahu, dia kata. Kata malaikat, aku buka-buka balik buku catatanmu. Kamu pernah berdosa kepada ibumu sewaktu kamu kecil, dia kata. Padahal dia ni orang baik ni, budak baik. Tapi dia kata kamu pernah berdosa sekali dengan ibumu sewaktu kecil. Di mana masa kamu kecil dulu, mak kamu nak minta kamu tolong dia pergi beli barang di kedai. Kan? Tapi bila mak kamu datang kat kamu buat tidur. Mana kamu berbohong kepada mak kamu dengan buat tidur. Jadi bila mak kamu tengok kamu tidur, mak kamu tak jadi nak suruh kamu pergi ke kedai. Dengan sebab itu Allah murka pada kamu. Allah letak kamu dalam ahli neraka. Allah. Menangis terus dia.
Kita bukan buat-buat tidur lah. Lebih pada tu lagi. Aduh, macam mana kita? Ini cerita-cerita macam ni sebagai satu orang cakap teguran dan nasihat kepada kita. Supaya nak cerita apa ni? Maksudnya ni lah. Allah perhati setiap detik, setiap saat tak terlari langsung. Semua Allah tahu. Walaupun masa usia kecil tetap. Sebab tu ada salah satu daripada nama Allah namanya Al-Muntaqim. Apa maksud Al-Muntaqim? Kita baca dalam doa kunut nazilah kan. Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim. Apa maksud Muntaqim? Arti Muntaqim maha pendendam. Tu Allah. Maksud pendendam ni Allah boleh korek seinci setiap perbuatan kita. Sebab tu ulama kata jangan kita berkira-kira dengan Allah. Kalau kita berkira-kira dengan Allah, Allah lebih lagi akan berkira-kira dengan kita. Kalau Allah berkira-kira dengan kita, setiap inci Allah akan buka. Allah akan korek, Allah bukan londeh sehabis-habisnya. Oh, kalau macam tu naya kita. Habis. Kan? Habis segala benda-benda yang kecil-kecil pun Allah akan ungkit. Sebab tu jangan berkira sangat dengan agama Allah. Kalau ada derma dan sebagainya, ada duit lebih kita bagi. Jangan kita asyik nak bagi je. Ustaz ni kalau datang bawa tabung. Jangan kira-kira. Kan? Apalah, ada bagilah. Kalau memang tak ada, tak apalah nak buat macam mana. Tapi kalau ada lebih sikit, bagilah sikit. Tak boleh bagi banyak, bagi sikit. Tak boleh bagi sikit, bagi banyak. Kan? Gitu je. Jadi gitu. Jangan kita mungkit-mungkit. Bila dah derma, mungkit. Kadang-kadang harta wakaf, jangan diungkit-ungkit dah. Ingat, bila apa maksud wakaf? Kita baca Quran kan ada wakaf, ada wasal. Wakaf maksud apa? Berhenti. Itulah maksud wakaf. Maknanya bila kita dah bagi, berhenti. Habis. Jangan lagi kita rasa macam itu kita punya. Kadang-kadang mulut kita terlepas cakap. Kita bagi dekat surau, bagi kat masjid, pinggan mangkuk, periuk belanga apa semua kita bagi. Sebab kita kata dah tak pakai dah kat rumah. Bagilah wakaf kat surau lah, wakaf kat masjid. Tengok-tengok AJK masjid tak pakai. Simpan aja. Tutup beli baru. Yang dibagi tu tak pakai. Kita kadang mulut kita pergi tegur. Kita pergi cakap. Yang saya bagi tu kenapa tak pakai? Jangan sebut. Yang saya bagi. Kita merasakan seolah-olah itu masih lagi kita punya. Bila dah wakaf habis. Itu masjid punya. Masjid nak pakai ke tak nak pakai ke? Surau nak pakai ke tak nak pakai ke? Itu dah jadi hak surau. Sekata surau lah dia nak pakai tak nak pakai. Kan? AJK yang mengendalikan tu. Adapun kita dah bagi selesai. Bukan kita. Jangan kata dah kita punya. Bukan kita punya dah. Itu surau punya. Biar dia nak buat macam mana. Kalau dia buat tu cara tak betul, itu hukum dia dengan Allah. Kan? AJK tu. Jadi, bila kita dah serah. Tu makna wakaf. Ini kadang-kadang ungkit. Kadang wakaf tanah. Ini pengalaman ustaz-ustaz lah. Wakaf tanah dekat ustaz-ustaz. Suruh buat sekolah, buat pondok apa semua. Ustaz tu buat. Dan kadang-kadang nak buat ni macam-macam rintangan, ujian. Kadang dana tak cukup, masalah itu ini. Jadi kadang projek lambat. Lepas tu tertangguh. Naik semak. Mula bila naik semak dia kata, ni apa ni? Kata nak buat pondok. Kan? Tapi ni semak ni, saya dah bagi tanah. Saya dah bagi tanah. Dia pergi ungkit balik. Seolah-olah dia rasa macam tanah tu ni. Dah bagi, selesai. Orang tu nak buat macam mana, jadi tak jadi, bangunan naik tak naik. Bukan urusan kita dah. Kita dah dapat pahala dengan sebab kita wakaf tanah tadi. Cukup. Kemudian sekolah tu tak jadi ke, terbengkalai ke, ustaz tu biar ke, itu urusan ustaz tu dengan Allah. Kan? Dia nak tipu ke, dia nak apa ke, itu bahagian dia. Bukan bahagian kita dah. Kita dah wakaf, dah selesai. Tu maksud wakaf. Berhenti. Habis. Jangan diungkit. Kalau ungkit, habis pahala yang sepatutnya banyak tadi Allah nak bagi, habis. Jadi haba'un mansurun. Jadi debu berterbangan aja. Kosong, sia-sialah, penat je kita wakaf tu. Kan? Jadi bila dah selesai. Sebab Allah tahu dah, Allah melihat dah kan. Cukup. Tu maksud. Okey, baik. Adapun makna Allah melihat benda yang harus ni harus bagi kita ke depan. Kita tak tahu apa nak jadi. Esok pun kita tak tahu. Tak payah kata esok, petang ni hujan tak hujan. Allah dah melihat dah hujan tak hujan. Kita tak tahu lagi sebab kita tak lihat lagi. Itu maksud melihat melihat tiap-tiap yang harus. Tapi perhati sikit tengok sini. Kalau dalam kitab ni dia kata Allah melihat yang wajib dan tiap-tiap yang harus. Tapi dia tak kata Allah melihat yang wajib dan yang mustahil dan yang harus. Tak.
Dia tak sebut mustahil. Dia cuma sebut dua je. Allah melihat yang wajib dan melihat yang harus. Timbul satu persoalan, kenapa Tok Syekh tak kata Allah melihat yang mustahil? Kenapa? Sebab mustahil ni benda yang tak ada. Wajib ni benda yang ada. Harus tu pula benda yang kita sendiri tak pasti sebagai makhluk ada atau tak ada, Allah saja yang tahu. Tapi kalau mustahil, benda yang memang tak ada. Benda tak ada, Allah nak melihat apa ni? Kalau Allah melihat benda yang tak ada, benda tu tak ada tapi Allah melihat, macam mana? Jadi masalah balik. Allah boleh melihat benda yang tak ada. Allah tak tahu ke benda tu tak ada? Kalau dah tak ada lah. Maknanya Allah tak melihat lah benda yang tak ada. Sebab dia tak ada. Itu sebab tu mustahil ulama tak masukkan dalam ni. Dia hanya sebut Allah melihat yang wajib. Maknanya wajib tu benda yang ada dan harus benda yang mungkin ada, mungkin tak ada pada kita. Tapi pada Allah, Allah tahu dah ada ke tak ada benda tu. Itu maksud dia. Dalilnya firman Allah Ta'ala, habis dah. Bahagian yang ketiga makna. Pergi yang keempat. Keempat kita patah balik, iaitu lawan dia. Lawannya basat ini al-umyu. Apa maksud al-umyu? Artinya buta. Iaitu mustahil. Mustahil Tuhan itu buta. Buta artinya tak nampak. Buta artinya cacat. Jadi mustahil Allah itu tak sempurna, cacat, tak melihat. Mustahil, akal tak boleh terima. Macam mana akal nak terima kalau dikatakan Allah tu buta? Maknanya Allah cacat. Kalau Allah cacat, macam mana Allah boleh cipta makhluk yang sempurna ni? Sedangkan diri dia pun tak sempurna, maka mustahil. Kalau makhluk lagi kita tengok sempurna, Tuhan itu lagi maha sempurna. Bila maha sempurna, takkan ada kecacatan pada dirinya. Selesai. Yang terakhir, poin yang kelima, dalilnya. Dalil artinya bukti. Firman Allah Ta'ala, innahu bi'ibadihi khabirum basir. Artinya, innahu, bahwasanya Allah Ta'ala itu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu, bi'ibadihi, dengan sekalian hamba-hambanya itu, khabirun basirun. Khabir artinya amat mengetahui, basir lagi amat melihat. Allah sangat mengetahui dan sangat maha melihat. Ini dalil dalam Al-Quran. Itu dalil nakli. Kita cuba bawa pula dalil akli, dalil akal kita. Dalil akal macam mana nak dapat? Guna perkataan kalau dan masukkan perkataan mustahil. Mustahil di sifat ni apa dia? Buta. Kita letak kalau kat depan. Jadi ayat ini macam mana? Kalau Allah itu buta, ... Sila isi tempat kosong. Jawab sendirilah. Kalau ada 1000 orang, ada 1000 jawapan. Boleh. Contoh. Saya bagi satu contoh. Kalau Allah itu buta, bermakna Allah cacat. Kalau Allah cacat, Allah bukan Tuhan. Kerana mustahil Tuhan itu cacat. Contoh itu. Jadi dalil tu yang menolakkan benda. Jadi mustahil Tuhan itu buta. Mustahil Tuhan itu tidak melihat. Mustahil Tuhan tak melihat itulah kita tahqiqkan dia, Allah maha melihat. Maha melihat itulah dalam bahasa Arab disebut basar. Boleh. Jadi itu kita pegang kemas-kemas, Allah maha melihat. Cuma sebelum kita tutup majlis kita ni, kalau kita mengaji tadi ni kan, sifat-sifat kita ni, kita dah nak habis dah ni sifat 20 ni. Dia bermula dengan sifat samak dulu, baru sifat basar. Samak dulu, baru basar. Kalau kita tengok dalam ayat Quran pun, Allah susun ayat tu macam tu. Innahu sami'un basir. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Kenapa ulama timbulkan persoalan? Ulama ni dikaji habis. Sampai susunan ayat pun dia tengok. Kenapa Allah letak perkataan sami' mendengar lebih depan, lebih dahulu daripada basir melihat? Samak dulu baru basar. Samak dulu baru basar. Bacalah dalam ayat Quran. Semua sebut ni. Samak dulu baru basar. Kenapa Allah buat begitu? Lepas tu Allah buat benda-benda ni banyak isi-isi tersurat dan tersirat dalam Quran ni. Sebab Allah nak suruh kita berfikir. Afala ta'qilun, tidakkah kamu mahu berfikir? Tapi kita tak payah fikirlah, pagi ni penat. Ulama dah tolong fikir untuk kita. Tak fikir kan tak makan lagi kita. Kan? Ulama dah tolong fikir, ulama jawab. Kita ambil jawapan saja. Ulama kata kenapa diletakkan kataan samak dulu baru basar? Kita tengok kehidupan kita. Mana paling power
antara mendengar dengan melihat. Mendengar lebih power. Sebab melihat ada had. Kita boleh lihat depan dan sisi tepi itu pun samar-samar. Ruang lingkup penglihatan kita macam ni. Macam tu. Ini je bahagian kita boleh lihat. Adapun belakang kita tak lihat. Orang lalu kat belakang ke apa. Lepas tu orang cuik kita tengok tak ada. Kan? Kadang kita tak boleh melihat belakang. Kalau side mirror tu lain lah. Tu ada sebab ada side mirror, pantulan. Tapi kalau mendengar, segala penjuru kita boleh dengar. Kita boleh dengar daripada atas. Kita boleh dengar kanan, dengar kiri, dengar depan. Hatta belakang. Orang daripada belakang panggil kita, Syakir, ya. Boleh. Itu menunjukkan pendengaran dia lebih luas. Sebab itu penyampaian ilmu mengutamakan pendengaran daripada melihat. Sebab tu saya tak kisah walaupun tuan-tuan ada yang gitu. Sebab tuan-tuan mendengar, saya tahu. Walaupun tak melihat. Tak sungguh. Sebab kuasa mendengar dia lebih hebat. Mendengar tu. Melihat tak apa, tak melihat pun tak apa. Sebab tu kadang kalau macam masjid besar-besar kan, orang ramai, dia terpaksa duduk luar. Dia tak nampak penceramah, tapi dia dengar kot speaker. Apa? Dapat juga ilmu. Sebab mendengar, walaupun dia tak melihat. Gitu. Mendengar tu lebih power. Sebab tu Allah buat mata boleh tutup, telinga mana ada tutup. Ada yang boleh telinga tutup, duduk gitu. Telinga sentiasa terbuka. Tidur pun telinga terbuka lagi. Sebab tu bila orang kejut kita boleh dengar lagi. Kan? Mata tutup. Tu mendengar. Dan di situ juga menunjukkan mendengar Allah lebih. Bukanlah maksudnya ada beza dah. Tapi Allah lebih mendengar kita. Maknanya kalau kita nak rintihlah pada Allah. Sebab Allah Maha mendengar. Cakaplah dengan Allah. Kan? Tak apa, tak pakai bahasa Arab. Cakap Melayu pun tak apa. Walaupun style Penang. Allah, mana susah lah ini. Tak apa, Allah faham. Janji kita orang cakap apa? Kita mengadu, merintih. Mengadu dengan makhluk boleh dapat apa? Kita kata, mak tolong aku susah. Mak tu, ya susah. Dia mengiyakan aja. Dia tak boleh nak tolong pun. Hang tak nak tolong ke? Nak tolong macam mana? Aku pun susah kata. Dia pun makhluk kak. Dia pun susah kak. Dia pun ada masalah kak. Semua orang ada masalah. Cuma mungkin masalah kita berbeza-beza. Tapi tetap ada masalah. Ada orang mungkin dia tak ada masalah dengan tempat kerja. Tapi dia masalah dengan keluarga. Kadang masalah dengan bini. Kadang bini okey tapi masalah dengan anak. Kadang bini okey, anak okey. Masalah dengan mertua. Kadang mertua okey, bini okey, anak okey. Masalah dengan mak ayah sendiri pula. Kadang mak ayah semua okey. Masalah jiran. Kadang jiran semua okey. Masalah kerja. Ada je masalah tu daripada keliling-keliling kita. Sentiasa ada masalah. Yang tak ada masalah, hanya Allah. Allah tak ada masalah. Tapi orang gila pun tak ada masalah tak? Tapi dia bikin masalah. Dia bagi kita masalah. Nampak? Kan? Dia lintas jalan kau suka dia. Kita nak break, break. Sampai accident berdengung lah. Waktu ni lah orang gila ni yang gila lintas jalan. Dia kata, siapa gila? Dia kata. Dia tak relax ni je. Tu hidup. Macam tu lah kehidupan kita. Jadi, bila kita faham benda ni, kita belajar benda ni, lepas ni, rintih kepada Allah. Cakap kepada Allah. Mengadulah pada Allah. Dengan manusia ni untuk kita luah perasaan tu boleh lah sikit-sikit. Tapi nak betul-betul rintih dengan Allah. InsyaAllah Allah Maha mendengar dan Allah akan menolong kita. Allah suka hamba dia merayu-rayu kat dia. Kata Buya Hamka, Allah ni cemburu. Maksud cemburu di sini, Allah tak suka kalau kita duduk merayu-rayu kat makhluk lain. Tak merayu dekat dia. Allah nak kita merayukan dia. Sebab tu kadang-kadang Allah bagi kita sikit-sikit susah. Ada penyakit, macam-macam lah benda-benda yang menyusahkan kita. Sebab Allah rindu rintihan kita. Boleh jadi kita dah lama tak merintih pada Allah. Maka Allah nak dengar suara rintihan kita. Allah bagi ujian sikit kat kita. Supaya kita balik-balik pada Allah. Minta balik pada Allah. Selalu gitu. Jadi banyakkan berdoa dan berkata-kata dengan Allah. Allah suka mendengar perkataan kita, cakap kita dengan dia. Okey, jadi cukup sekadar tu pada pagi ini yang dapat kita kongsi dan sampaikan. Dan selepas ini kita akan masuk ke sifat kalam. Lepas tu dah mula masuk kaunuhu, lepas tu sifat 20 tu habis dah.
Jadi kita lepas ni sambung ke sifat kalam, insya Allah. Jadi cukup sekadar tu pada pagi ini yang dapat dikongsi dan sampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak, sikit pun jadilah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyyatal muflisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.